Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Pada hari ini kita sambung pengajian kita, Kitab Idaman Penuntut yang agak lama tertangguh, lebih kurang hampir 2 bulan kerana Ramadan, dan sebelum tu kerana kita nak bincang berkaitan dengan puasa 2 kali sebelum Ramadan. Masa bulan Ramadan cerita bab Ramadan, maka kalau kita kira-kira hampir 2 bulan juga tertangguh. Hampir 2 bulan tertangguh kita membahaskan berkaitan dengan solat sunat. Solat sunat yang mana solat sunat terbahagi kepada 2, muakkad dengan ghairu muakkad. Muakkad kita dah bincang, solat qabliyah ba'diyah tu, termasuk juga solat witir. Kemudian kita bincang berkaitan dengan rawatib, muka surat 35 Rumi. Kemudian kita bincang berkaitan dengan solat witir. Solat witir itu last lah. Last lah, 2 bulan lepas tu. Kemudian masuk kita solat duha. Solat duha. Solat duha muka surat 37. Kalau yang Jawi muka surat 74, yang Rumi muka surat 37. Sunat, solat sunat duha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata mengarang, sunat duha ini ialah sembahyang sunat selepas naik matahari. Naik matahari ataupun terbit matahari, sunrise. Sunrise naik matahari. Sunat duha ini ialah sembahyang sunat selepas naik matahari. Perkataan tu selepas. Cantik kata, selepas. Selepas naik matahari. Anggaran 7 kaki dari kaki langit pada pandangan mata kita. Jadi bermula solat duha boleh ni apabila matahari tu naik kadar, kalau kitab lain dia kata segalah, ataupun kalau kitab kita kata 7 kaki. Satu galah tu mungkin 7 kaki kot. 7 kaki. Lebih kurang, lebih sikit. Orang biasanya 5 kaki lebih kan. Dia lebih sikit. Macam ni kot. Angkat tangan. Orang biasa, normal lah. Ini sekadar kita nak ukur betul-betul, cari galah lah, ataupun ukur lah 7 kaki. Kalau kita nak tengok, nak cuba, takkan nak cari galah, nak ukur. Jadi lebih kurang. Normal orang Malaysia 5 kaki lebih. Jadi kalau dia angkat tangan, 7 kaki, itulah dia. Apa ni? Apa cerita ni? Tinggi tu, tinggi seseorang angkat tangan, itulah tinggi daripada kaki langit dengan matahari yang naik tadi. Kan matahari terbit, kemudian nampak matahari dah terbit. Sehingga tinggi dia tinggi orang tu. Kalau tengok macam tu je. Tu mudah-mudah kira. Kiraan falaknya ada secara tepat. Kiraan falak secara tepat ada. Mudah-mudah kira gitu. Ataupun kalau orang dulu selalu main dengan galah, maka dia ambil galah, dia letak pacak daripada ni sampai kan matahari tu naik, satu galah.
Nampak daripada sini satu galah, yang naik sebenarnya tak tahu berapa tinggi. Nampak daripada mata kasar. Itu pun secara umum je. Secara umum. Dia kata kat sini 7 kaki. Ambil tape tu 7 kaki daripada pandangan mata biasa. Itu pun bukan tepat. Tapi boleh. Untuk menentukan waktu duha dah masuk, boleh dah. Dah boleh dah. Dan ada juga katanya 7 hasta. Ada kata 17 darjah. Yang ni yang tepat. 17 darjah. Bagi orang yang mengaji, ingat lagi mengaji SPM dulu kot. Tingkatan 3 lah kan. Darjah dia, kalau matahari dekat sini, matahari ni. Ni naik ni, matahari naik ni kan. Jadi tinggi dia 17 darjah. Jadi macam ni kot lah. Gitu kan. Tu dia punya tu. Kita belajar dulu, apa guna belajar susah. Jadi belajar tu tak? Buat apa benda tak guna pun. Bila kali masa kerja tak ada pula guna benda tu. Lain lah arkitek ada lah kan, engineer kan. Kerja benda lain. Jadi kalau matahari tu naik, kita boleh ambil matahari naik, kadar matahari naik tu di bawah lah maknanya 17. Kita buat macam ni, macam tu, straight ni bawah macam ni. Jadi dia punya tu, darjah tu 17. 17 darjah. Dia ada kiraan dia lagi. Kiraan dia lagi ada lagi. Kiraan lagi, kalau nak tahu bila waktu duha ni, itu kiraan dari segi tengok mata kasar 7 kaki, ambil galah letak, ataupun 17 darjah. Itu lagi susah lah. Lagi susah. Cara pengiraan ahli falak, untuk pengiraan masih lebih tepat sedikit daripada tadi. Iaitu cara pengiraan dia adalah panjangnya. Kalau ada whiteboard tapi macam melampau pula. Sekadar nak cerita aja. Habisnya subuh apabila syuruk. Terbitnya matahari, nampaknya matahari dekat kaki langit, maka habislah subuh. Okey, habis subuh. Kita kira. Mana? Okey tu. Pukul mana syuruk? 6.57. Payah nak kira, kita kira pukul 7. Mudah sikit. Pukul 7. Sebab nak mudah kira je. Pukul 7 habis subuh. Okey. Pukul 7 habis subuh. 7 sampai ke subuh dengan syuruk berapa lama? Subuh dengan syuruk tolak berapa lama? Subuh mana? Jadi kita nak mudah lagi kira, kita kira sejam je. Ni untuk mudah kira je. Jadi perbezaannya sejam. Perbezaan di antara subuh, mula masuk subuh sampai habis subuh. Bahagi 3, 1/3 daripadanya. 1/3 daripadanya. Jadi berapa minit? 20. Dia ada 27, 25. Kita kira mudah, 20 minit. 20 minit, okey. Sekarang habis subuh tadi, syuruk tadi bila? Pukul 7 kan? Kita ambil pukul 7. 7 tambah 20. Maka bermula 7.20 dah boleh waktu zuhar. Tapi tu tak tepat tu. Dia ada, saya rasa 7.28 kot. Kiralah setepatnya mungkin. Jadi waktu habis, iaitu waktu kalau kita tengok kaki langit, matahari tu dah nampak dah sikit. Matahari tu dah nampak sikit dah. Matahari nampak sikit dah. Bila nampak je matahari, maknanya habis subuh dah. Tak nampak matahari, masih lagi subuh. Nampak apa ni? Bukan nampak cahaya, nampak bulatan. Bulatan matahari. Okey. Jadi nampak je maknanya habis. Kalau ikut kiraan falak, kata pukul 7 sekarang ni. Kalau pergi cek, memang tak lari lah. Kalau lari pun just minit, 3 saat gitu je. Memang tepat kiraan. Maknanya, habis subuh pukul 7. Masa subuh pukul 6 sampai pukul 7. Untuk mudah kira juga tu. Maknanya 60 minit. 1/3 daripada waktu subuh adalah 20 minit. 20 kan. Ambil 20 minit ni, tambah waktu habis subuh tadi, iaitu pukul 7. Jadi 7.20. Kalau sini tak ada kira. Maka orang salah faham. Dia apabila bunyi jam ni, dia pergi semayang duha. Sebab dia kata dah masuk. Ataupun kalau dia semayang isyraq. Sebab dia kata dah masuk. Sedangkan waktu tu waktu haram semayang. Haram semayang ketika bunyi tetet. Lepas subuh tu. Mula subuh. Lepas subuh dia akan bunyi sekali lagi. Kalau orang balik lambat, dia akan bunyi kan. Balik lambat baca Quran dulu akan bunyi. Lepas bunyi tu tak boleh semayang lagi. Waktu tu betul-betul matahari baru je nampak sikit. Dengan maksud habis subuh. Tak boleh semayang ni maksud tak boleh semayang sunat.
Semayang kalau dia dah tak semayang, lambat bangun, itu semayang lah bila tu, qada tu. Ni semayang sunat tak boleh. Malah nak semayang duha, tak masuk duha. Nak semayang isyraq, tak masuk isyraq lagi. Bila masuk isyraq, kiraan dia macam tadi. Pukul, kiraan macam tadi lah. Berapa lama subuh, berapa lama subuh, berapa jam subuh, berapa minit subuh, bahagi 3, 1/3. Kemudian campur dengan waktu habis subuh ataupun syuruk. Itu adalah waktu. Kalau kata nak kata isyraq, waktu isyraq, nak semayang isyraq, solat sunat isyraq, ataupun waktu solat sunat duha. Waktu itulah. Jadi kena tunggu sekejap. Jangan terus semayang. Ramai orang silap faham dalam bab tu. Ramai orang silap faham. Dia ingat bunyi tu maknanya dah habis, bunyi tu maknanya dah masuk solat sunat duha ataupun isyraq. Sebab dia tengok tulis situ tulis syuruk. Syuruk tu maksud terbit matahari. Ketika terbit matahari, antara waktu yang haram semayang ada dua. Yang pertama, ketika matahari tegak di atas kepala, dia panggil istiwa. Tapi tak lama, dalam seminit, 2 minit, paling lama 4 minit aja. Kejap je. Yang boleh kecuali hari Jumaat, dan di Mekah Madinah boleh. Dia tak kira waktu isyraq tu. Waktu istiwa. Lebih kurang berapa? Pukul 1 dekat-dekat nak Zuhur tu lah. Lebih kurang beberapa minit sebelum Zuhur, waktu tu waktu haram sembahyang sunat. Cuma dia terlalu pendek, mungkin 1, 2, 3, 4 minit. Tu paling lama. Okay? Dan dikecualikan hari Jumaat boleh sembahyang waktu istiwa tu pukul beberapa minit sebelum Zuhur tu. Dan di Mekah Madinah boleh sembahyang. Memang tak. Kecuali selain daripada tu di sini haram sembahyang. Cuma terlalu pendek lah masa dia. Terlalu pendek. Paling pendek 1 minit, paling lama 4 minit. Itu waktu haram yang pertama. Waktu haram yang kedua, waktu syuruk, waktu bunyi tu. Waktu 6.57 tu. 6.57 kan? Waktu tu haram tu. Bila boleh sembahyang? Berlaku khilaf banyak. Ada yang kata 4 minit. Selepas pada tu ada kata, saya sebut pendapat Muhammad, ataupun saya sebut pendapat yang ada dalam kitab kita, iaitu matahari itu 1 galah, atau matahari itu 7 kaki. Kalau 7 kaki, kira lebih kurang. Kalau sekarang 7.25, 7.20 lebih. Kalau sekarang punya syuruk. Jangan bila bunyi, jangan sembahyang lagi waktu tu. Kerana waktu tu waktu haram. Setengah ulama kata waktu makruh tahrim. Setengah kata haram. Itu silap. Yang mana solat sunat isyraq, Imam Ghazali kata ada. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak ada solat sunat isyraq. Tapi Imam Ghazali mazhab Syafi'i juga, ulama besar juga, dia kata ada solat sunat isyraq. Jadi kita nak pakai pendapat Imam Ghazali, silakan, bagus. Maka kita semayang solat sunat isyraq. Bilakah semayang solat isyraq boleh? Sebenarnya solat sunat isyraq dilakukan pada awal duha. Lebih kurang 5 minit hingga 10 minit waktu awal duha. Masuk je duha, Imam Ghazali kata itu semayang isyraq kalau semayang kat situ. Lepas pada tu barulah semayang duha. Kata Imam Ghazali. Majoriti dalam mazhab Syafi'i kata tidak. Ya, Imam Ghazali kata solat sunat isyraq itu adalah solat sunat duha. Jadi no problem. Tak ada masalah. Orang yang rajin ambil Imam Ghazali. Rajin semayang, ambil isyraq, ambil duha. Orang yang malah ambil duha aje. Duha saja. Jadi tak ada masalah. Cuma solat sunat isyraq boleh solat bukan apabila syuruk. Tu. Bukan apabila syuruk. Tidak. Apabila syuruk maksud terbit matahari, tak boleh semayang lagi. Namanya syuruk tapi bukan solat sunat isyraq. Kerana waktu ni dalam hadis sebut setan, iblis, dia duduk betul-betul dekat matahari terbit tu. Di antara 2 tanduk. Macam tu lah lebih kurang. Dia tengok matahari, dia duduk kat situ, tanduk 2 kat sini. Jadi kalau kita sembahyang, seumpama macam, taklah suruh kata sembah setan, sebab tu antaranya, kerana haram. Tak boleh sembahyang waktu haram. Naik, matahari naik ni. Maksud dah habis subuh ni, naik, haram, sembahyang, haram. Syuruk. Sempurna dah naik. Naik. Sehinggalah 17 darjah tadi, ataupun kalau kita 7 kaki, ataupun kita buat kiraan tadi 20 minit lebih-lebih sikit. Maka dah naik sikit, barulah masuk waktu isyraq. Dan ataupun kalau tak nak pakai pendapat tu, barulah masuk waktu duha. Baru boleh sembahyang duha. Okey. Itu yang kat situ. Yang okey, habis. Okey, yang afdal pula duha. Dah boleh, dah tahu kiraan dia. Bila afdal duha, yang maksudnya pahala lebih sikit. Boleh dah boleh 7.22, 7.23 dah boleh dah duha. Ataupun isyraq. Kita bukan cerita isyraq, cerita duha. Dah boleh duha. Tapi bila waktu yang paling afdal? Duha. Dia boleh duha, dah bermula tak dah boleh? Bila afdal? Afdal dia, kita kira
kadar siang, iaitu daripada masa syuruk pukul 7 sehingga maghrib. Maghrib ambil pukul 7 jugalah, senang nak kira. 7 campur 7 12 jam. 7 campur 7 pukul 7 pagi habis subuh, pukul 7 malam maghrib, untuk mudah kira aja. Jadi 7 maknanya 12 jam. 12 jam 1/4 daripada 12 jam. 12 jam bagi 4. 3 campur habis subuh tadi. 7, 8, 9, 10. Pukul 10. Kira kan itu waktu afdal pula. Itu waktu afdal. Habis. Sampai bila boleh duha? Berkekalan. Kita dah tahu yang bermula boleh, dan kita dah tahu yang afdal, dan kita nak tahu last kali bila boleh sembahyang duha. Maksudnya hampir habis bila. Berkekalan boleh sembahyang duha sehingga tergelincir matahari. Apa maksud gelincir? Saya sebut dah tadi. Banyak kali dah sebut sebenarnya bab ni. Ni orang ni matahari pagi yang kata terbit tadi, sunrise tadi, okay? Dia pergi mestilah matahari bergerak kan. Sampai kat sini dia panggil istiwa, betul-betul atas kepala. Waktu ni waktu haram sembahyang yang kata ada 1 hingga 4 minit tu, dia panggil istiwa. Okay, kat depan kita panggil khatul istiwa kan, garisan khatul istiwa. Istiwa tu lah maksud tengah, khat tu masuk garisan. Okay, bila tengah, istiwa tengah-tengah. Okay, matahari bayang-bayang tak ada lah, sebab bayang-bayang duduk bawah ni, atas dia. Kat sini bayang-bayang akan ada ke sana kan, akan ada sana bayang-bayang. Pagi dah makin panas ni, bayang-bayang ada duduk sini, bayang-bayang hilang. Sebenarnya ada duduk bawah dia lah, sebab atas kepala kan. Okay, bila ke sini je matahari, bayang-bayang dia ke sini pula. Tadi ke sini, bila sini je matahari, bayang-bayang ke sini pula, memanjang ke sini pula, matahari nak turun ni, sunset pula. Jadi ketika betul-betul atas kepala ni, bayang-bayang ada bawah tapak kaki dia. Bila dia sikit ke sini, bayang-bayang dah mula dah beralih ke sini. Ketika bayang beralih ada sikit nampak aja, namanya zawal ataupun gelincir matahari. Itu maksud gelincir. Ni matahari duduk atas kepala, contoh nak faham maksud gelincir. Tiba-tiba gelincir dah matahari. Dah nampaklah bayang-bayang sikit kat sini. Maknanya matahari telah tergelincir. Itu bahasa. Kadang-kadang kita bahasa Melayu selalu sebut gelincir matahari. Apa maksud gelincir matahari? Pernah dengar? Selalu dengar. Bahasa Melayu lagi. Apa maksud gelincir matahari? Matahari tu berjalan-jalan terplek on. Kata bukan, tu maksud gelincir. Dia ada kat sini. Kalau kita nak ambil mudah, letak atas kepala terus lah. Maka tak ada bayang-bayang. Tengok matahari pun tergelincir. Jatuh tergelincir. Adalah bayang-bayang kat sini. Dia panggil gelincir matahari, ataupun bahasa Arab dia panggil zawal. Bila gelincir matahari, ada bahasa lain. Bahasa lain dia panggil zuhur. Maksudnya masuk waktu zuhur lah. Tu gelincir. Okey, berkekalan hingga gelincir matahari. Jadi bagi orang yang cerdik, kalau dia nak sembahyang zuhur berjemaah di masjid, ataupun bukan kat masjid, surau mana-mana tak kisahlah, dia akan datang awal sikit. Mungkin awal 10 minit kot. Ambil wuduk 2 minit 3 minit, masuk ada lagi mungkin 8 minit nak azan. Masa tu dia sembahyang duha. Dia orang yang tak sembahyang duha lagi lah. Lebih baik dia sembahyang duha daripada dia sembahyang yang lain. Mungkin sembahyang tahiyatul masjid, biasa tahiyatul masjid lah, baik sembahyang duha. Lebih baik sembahyang duha. Sebab apa? Sembahyang duha bermula tadi, kiraan tadi, selepas habis syuruk tadi, sehingga zuhur. Waktu tu waktu duha. Dia kalau sembahyang pukul 10 selesai, tak payahlah cerita. Ni kalau dia tak sembahyang duha, nak sembahyang zuhur berjemaah ni, contohlah dia kerja rehat ke sebagainya, datang awal sikit, 10 minit awal. Kenapa sebab 10 minit? Sebab wuduk sekali. Kenapa tak 5 minit? Bimbang takut sembahyang betul-betul lagi seminit 2 minit nak zuhur, waktu tu waktu istiwa. Dia pendek je waktu tu. Dalam 1-2 minit je. Jadi ambillah 10 minit, ambil wuduk 2 minit, ada lagi 8 minit, solat duha. Bila dia solat duha, automatik dapat tahiyatul masjid. Itu pun kita akan bincang nanti kot kalau sempat. Okey. Jadi senang aja. Mudah aja. Untuk dapat pahala jika kita ada ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Okey, saya sebut tadi. Dia ambil wuduk. Dia datang 10 minit awal. Dia ambil wuduk 2-3 minit. Kemudian ada lagi 7 minit. 7 minit belum waktu haram lagi. Maka waktu duha duk ujung-ujung, tapi masih lagi ada. Dia sembahyang biasa tahiyatul masjid. Rugi, baik sembahyang duha.
Dia sembahyang duha, walaupun dia dah sembahyang duha pagi tadi 4, 2, 4, 6. Sebab duha maksimum 8. Kalau kita ambil pendapat ada isyraq, dia jadi 10. Pendapat dhaif kata 12. Kita dah sembahyang duha 2, 4 atau 2 atau 4 rakaat pagi. Kenapa kita nak sembahyang tahiyatul masjid yang sebab kita datang nak sembahyang zuhur tadi? Sembahyang duha tambah jadi 6 kan, boleh 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tu pendapat dhaif. Jadi kita kena sembahyang tahiyatul masjid rugi. Kenapa saya sebut rugi? Dia sembahyang duha, sepatutnya sembahyang duha katalah 8 minit lagi. Lepas ambil uduk, dia ambil uduk, dia sembahyang duha 2 rakaat. Dia sembahyang duha 2 rakaat, dia automatik dapat tahiyatul masjid. Dengan syarat antara syaratnya tahiyatul masjid dekat bawah. Tahiyatul masjid kita akan bincang nantilah. Itu nombor 2. Kita ambil duha tu. Automatik dapat tahiyatul masjid free of charge. Dengan sembahyang duha dapat tahiyatul masjid free of charge dengan syarat dia tak duduk. Jangan duduk, terus sembahyang. Daripada masuk terus sembahyang. Dan bab tahiyatul masjid kita akan bincang akan datang. Sebab dia nombor 2. Kemudian jangan lupa dia baru ambil wuduk tadi. Maka automatik dapat wuduk 3 in 1. Dengan sembahyang duha, dapat tahiyatul masjid, dapat solat sunat wuduk 3 in 1. Kalau dia sembahyang tahiyatul masjid, cuma dapat tahiyatul masjid dan wuduk saja. Baik sembahyang duha. Malah sembahyang duha dengan sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang wuduk, sembahyang lain tinggi martabat dari segi sunat. Paling tinggi nombor 1 witir. Kerana mazhab Hanafi wajib. Tu pun kita dah bahas sebelum ni. Mazhab Hanafi witir siapa tak sembahyang berdosa. Tapi dia bukan sembahyang fardu. Sembahyang wajib witir ni. Mazhab Hanafi. Sembahyang fardu 5. Yang kita dah sembahyang sama Dia ada satu lagi wajib. Mazhab Syafi'i tidak. Witir adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Maka automatik pada mazhab Syafi'i, witir adalah sunat yang paling besar, nombor 1. Nombor 1. Ada setengah dia gabung 3. Solat raya, 2 solat raya, 2 solat gerhana, kemudian witir. 3 ni yang paling besar. Yang paling besar. Jadi yang kedua duha. Yang ketiga, keempat, kelima baru solat sunat yang lain. Jadi dengan dia solat duha, sebab dia nak sembahyang zuhur ni datang awal sikit, dia solat duha, dia dapat solat sunat wuduk dan tahiyatul masjid percuma. Dengan ilmu je dapat. Kawan dia solat tahiyatul masjid, kawan dia datang dengan kawan dia, solat tahiyatul masjid, dapat 2 pahala. Dapat tahiyatul masjid punya pahala, dapat wuduk punya pahala. Kalau dia ambil wuduk tu. Kalau dia pergi ambil wuduk dekat pejabat lagi, maka dia semayang tadi hanya dapat tahiyatul masjid. Kalau dia ambil wuduk kat luar, dia dapat wuduk dan tahiyatul masjid. 2 rakaat juga. Kawan sebelah dia niat duha, dapat 3. Semayang sama. Bila dekat padang mahsyar nanti cek kenapa pahala kau lebih Kita padahal semayang sama-sama. Ilmu je beza dia. Bezanya ilmu. Okey. Dan boleh juga bila kita sebut sembahyang duha, sembahyang sunat. Bila sunat, jangan lupa solat sunat boleh duduk. 1. Tak wajib berdiri. Solat fardu je wajib berdiri. Boleh duduk. Apa pun solat sunat boleh sembahyang duduk. Walaupun tak sakit. Cuma pahala duduk separuh daripada pahala berdiri. Okey. Dan boleh juga solat sunat atas kenderaan. Ini orang Melayu tak berapa nak amal sangat. Yang tak boleh solat atas kenderaan, solat fardu, dia kena turun. Jika semayang juga atas kenderaan, dia ada syarat-syarat yang ketat, kiblat, berdiri, rukuk dan sebagainya kena sempurna. Tapi solat sunat boleh je atas kenderaan. Sama ada kenderaan tu namanya motor atau kereta, kuda atau apa. Janji namanya kenderaan, boleh. Tak ada masalah. Jadi orang yang pergi kerja tu buat apa atas motor? Atas kereta. Masuk kereta buka lagu Apa dia? Berangan tu Saya pelik kadang-kadang tengok semayang lah. Semayang, tapi kita tak terlupa nak semayang. Semayang sunat lah. Sebab ada radio. Dia automatik. Buka kereta mesti ada radio. Kereta yang tak ada radio tak sah kereta. Tak sah dinamakan kereta. Kereta kau ni tak sah. Benda pula sebab tak ada radio. Padahal tak ada radio pun sah jugalah kereta. Ya. Apa? Tidak. Penumpang boleh, pemandu juga boleh. Sambil mandu boleh. Mari saya nak tunjuk. Boleh.
Boleh. Boleh. Sambil memandu juga boleh. Sambil memandu dan sambil penumpang memang boleh lah. Kerana pemandu dengan penumpang dia tak ada beza pun. Ada beza? Kalau macam mana nak orang memandu dan penumpang tak ada beza pun dari segi nak sembahyang sunat, tak ada beza. Kalau katalah naik kereta kan, sembahyang duha sunat, waktu tu dah masuk waktu nak pergi kerja, daripada tu tutup radio tu, Allahu Akbar, boleh je sembahyang, baca Fatihah. Okey, kalau penumpang Allahu Akbar, malahan penumpang Allahu Akbar, boleh tak? Duduk macam ni kan, duduk Allahu Akbar, dia niat nak sembahyang, boleh tak sini kan sunat. Jadi Allahu Akbar, bawa tak ada masalah, bawa. Kemudian nak rukuk, penumpang pun mana boleh rukuk betul, rukuk tunjuk, sujud lebih sikit, rukuk sikit, sujud lebih sikit, i'tidal, macam tu lah sembahyang. Allahu Akbar, pegang tu, tak ada masalah. Sebab tu kan solat fardu tak boleh, solat sunat saja. Solat sunat boleh atas kenderaan, malah solat sunat boleh jalan kaki boleh, sambil dia jalan kaki, tak pergi mana-mana, Allahu Akbar, jalan boleh. Okey, detailnya dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Detailnya kitab yang kita pernah mengaji kat sini dulu malam-malam, tapi sekarang tak ada dah. Kita tengoklah apa jadinya kan tak. Dalam kitab tu detail tulis boleh secara berperang. Allahu Akbar, bismillah, waladhdallin, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Tapi jangan tunduk ni tembak Boleh berperang, boleh sambil main pedang ketika perang betul lah ni. Okey, boleh ketika naik kenderaan walaupun kiblat entah dah ke mana-mana, boleh walaupun berjalan kaki. Detail sebut cara sembahyang dalam kitab Kifayatul Muhtadi, dalam kitab kita tak ada. Jadi sembahyang sunat duha boleh buat atas, boleh. Kalau naik motor tak payah angkat lah pun tak apa. Allahu Akbar, kawan datang, pergi kerja ke? Waladhdallin, apa hal ni? Kadang-kadang amin, hijau, tadi merah kat traffic light, ceng dia. Orang kata sombong dia ni, orang tegur. Dia tak tahu kita tengah sembahyang. Lepas tu nak rukuk tengah bawa tu, kalau kita rukuk macam ni kan bahaya. Rukuklah sikit, subhana rabbiyal azim, betul? Sami Allahu liman hamidah, rabbana Allahu Akbar. Itu boleh. Nak cara-cara detail, tanya Abang Zaidi, sebab dia ada kitab tu. Dia ada kitab, boleh tanya dia. Sebab orang lain tak ada kitab tu, sebab dia je ada malam-malam hari tu. Cari, ada sembahyang tu. Dia sebut secara detail macam mana nak sembahyang. Berjalan pun boleh. Solat sunat ni tak ada alasan lah, memang pun boleh. Jadi tahiyat macam mana? Tak payah letak macam ni. Kau atas apa? Macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah. Semua tu sunat, kita pun tahu kan. Yang wajib yang kat mulut tu keluar, at-tahiyatu wajib. Duduk wajib. Duduk itu sembahyang fardu. Sembahyang sunat tidak. Habis jika dia boleh menghadap kiblat, mula-mula menghadap kiblat dulu. Kalau naik motor agak tahu mana kiblat, ambil application, cari ni kiblat, Allahu Akbar, terus bawa. Mula-mula saja. Itu pun kalau boleh. Kalau mampu, tak payah kiblat, terus. Nak detail memang ada dalam kitab tu, memang detail. Okey, jadi duha boleh sembahyang masa nak pergi kerja, boleh. Okey, dan besarnya duha ni, besar ataupun berat ataupun lebihnya sembahyang sunat duha ni, kalau tinggal sunat qada, besarnya dia sama macam sedekah. Saya dah sebut sebelum ni, sama. Duha, kita ambil duha dulu. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja nak sembahyang duha, malah sembahyang duha. Tiba-tiba rehat tu awal, entah dia tak rasa nak makan ke apa ke, dia pergi awal sikit masjid. Pergi dah Zuhur. Maknanya duha dah habis. Tadi dia sengaja tak nak sembahyang duha waktu pukul 10 tadi, sengaja tak nak.
Tiba-tiba, buat apa duduk saja ni? Baik aku sembahyang duha. Duha dah habis, maka dia boleh qada. Sahaja aku solat duha qadaan. Itu kalau dia sengaja tinggal, boleh. Cuma pahala, pastinya pahala adaan lebih tinggi, lebih besar daripada qadaan. Tapi kalau dia tak sengaja dapat pahala penuh, dia memang nak duha, tiba-tiba terlupa atas sebab yang tertentu, tak boleh. Tapi dia memang nak duha. Kemudian habislah waktu asar, ataupun waktu maghrib, ataupun waktu bila lepas isyak. Siang tadi nak duha, tapi atas sebab-sebab tertentu, tak boleh. Mungkin terlupa lah, kita kata terlupa, bukan sengaja. Dia pun sembahyang duha pukul apa? Pukul 9. Buat apa sembahyang duha jap? Duha apa gelak-gelita ni? Qadaan, sembahyang dua. Dapat pahala full. Full, penuh macam dia sembahyang duha. Kenapa dapat pahala penuh? Sebab yang dia tinggal tadi bukan sengaja. Tapi kalau dia tinggal dengan sengaja duha, nak qada boleh juga, tapi tak dapat full lah. Kita boleh kata dapat separuh. Kita pun tahu benda tu kan. Kita biasa buat benda tu, tiba-tiba kita tak boleh buat. Kita biasa solat jemaah, tiba-tiba tak boleh solat jemaah. Kereta rosak, hujan lebat, banjir, tak boleh pergi. Dia sembahyang kat rumah seorang-seorang, dapat pahala jemaah kan. Kita biasa dengar kan cerita tu. Maka sunat qada. Macam tu juga sedekah, semua sunat qada. Setiap hari Jumaat kita bagi berapa? Merah hak. Sini gam merah ke gam biru? Biru tak, sini Indah Mahkota ni gam merah ni, banyak merah. Saya tak pernah tengok kira duit hari Jumaat, saya tak tahu. Masjid Pelindung saya tengok agak boleh tahan, merah ada warna purple lagi. Sini saya rasa merah kot. Duk selalu merah tu RM10. Merah 10. Maknanya sedekah pada hari Jumaat pahala lebih daripada hari lain. Sedekah. Tiba-tiba terlupa bawa duit. Buatlah masalah terlupa, tertidur. Tertidur. Tabung dah lalu, lepas tu balik, lepas main Jumaat balik. Allah. Terlupa ataupun tak sengaja, ni yang tak sengaja. Maka dia boleh qada. Hari Sabtu dia masuk RM10. Ini qada yang Jumaat semalamnya. Dapat pahala macam hari Jumaat tak? Tengok dia sengaja ke tak? Yang dia tinggal sedekah hari Jumaat. Tak sengaja dapat pahala macam dia sedekah hari Jumaat. Dia sengaja, malah duit ada tapi rasa nak makan cendol aku nak pergi kedai ke, dia tak sedekah. Tapi esok tu rasa menyesal. Alamak, patutnya masuk tabung je lah. Nak makan. Tak apalah, hari Sabtu, hari Ahad dia masuk. Ini qada yang hari Jumaat. Dia tinggal sedekah hari Jumaat tu kan sengaja, bukan sebab uzur, sengaja, maka tak dapatlah pahala macam hari Jumaat, tapi boleh qada juga. Kurang sikit lah. Itu baru dua. Banyak lagi benda lain, sunat-sunat semua boleh qada. Semua boleh qada. Malah solat raya pun boleh qada. Siapa yang lambat, Allah sampai-sampai bas jam sebagainya, tak sempat solat raya, boleh qada. Kalau walaupun hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sekejap lagi pun boleh qada. Siapa yang tinggal solat raya. Dia banyak lagi bab lain, banyak lagi yang boleh qada. Witir boleh qada. Tu masalah kita. Masalah kita apa? Yang adaan pun tak apa nak buat. Nak cerita qada. Tu je lah. Tu lah masalahnya. Ni bagi orang yang haloba menuntut dalam ibadah dia, haloba dia nak. Okey, habis. Sekurang-kurang macam mana solat duha? Sekurang-kurangnya 2 rakaat minimum. Minimum 2 rakaat. Minimum 2 rakaat. Lafaznya usalli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu Allahu Akbar. Okay? Rakaat yang pertama baca Fatihah, tu wajib lah, rukun. Dan kuliah tu kuliah ayyuhal kafirun lah. Ini pun sunat. Kuliah ni sunat. Yang mana-mana yang lain pun boleh. Cuma kalau kita tak tahu nak baca apa, baca yang ni, kuliah aja, mudah aja. Dan rakaat kedua baca Fatihah dan kulhu Allahu ahad. Kuliah kulhu. Seterusnya salam. Maksudnya sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, kuliah, rakaat kedua Fatihah, kulhu. Minimum. Nak lebih bacalah panjang. Surah duha ke, wasyamsi wa duhaha ke, surah lagi panjang ke, waqiah ke, semua boleh. Waqiah boleh. Cuma minimum kuliah kulhu. Bukan susah pun. Okey. Okey, tu minimum 2. Minimum 2. Sebanyak-banyak sunat duha ini 8 rakaat. Ni saya sebut tadi. Okey. Sekurang-kurang duha 2 minimum.
Sempurna 4. Dua-dua. Afdal 8. Bagi yang kata pendapat 8 lah. Bagi yang kata tak ada isyraq, solat sunat isyraq tak ada. Solat sunat isyraq tu adalah solat sunat duha. Maka itulah dia boleh buat maksimum 8, 2 minimum, 4 adalah sempurna, 8 maksimum adalah afdal, paling afdal. Kalau dia ambil pendapat ada solat sunat isyraq, jadi 10. Iaitu 2 yang pertama isyraq awal-awal tu, kemudian 8 duha. Kalau ikut pendapat dhaif 12. Tengok dari pendapat dhaif 12. Kenapa disebut macam ni? Tak boleh lebih. Sembahyang 14 tak boleh. Tak sah sembahyang duha 14. Tak boleh. Sembahyang 2 boleh, minimum 4, 6, 8 boleh. 10 boleh. Sebab ada pendapat kata yang 2 yang awal tu isyraq. 12 boleh, ada pendapat dhaif. 14 tak boleh. Tak boleh. Sebab dia maksimum banyak tu je. Kaedahnya, jika ada sekurang-kurang, jika disebut sini sebanyak-banyak duha 8 rakaat, sebelum tu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kaedahnya bila ada sekurang-kurang, maka buatlah sekurang-kurang terhasil fadilat. Dah dapat fadilat. Bermakna solat duha dapat dengan buat 2 rakaat walaupun afdalnya 8. Sebab ada minimum. Bila ada minimum, buat minimum dapatlah duha. Bolehlah kita mengaku aku solat duha walaupun buat 2. Orang buat 8 juga dia mengaku dia buat duha. Makna aku 8, engkau 2. Engkau kata engkau buat duha, aku pun buat duha. Tidak. 8 keduanya janji buat minimum, dapatlah nama tu. Dapatlah dia telah mengerjakan duha walaupun dia buat minimum. Okey. Jadi itu adalah sebab dia ada minimum. Sebab dia ada minimum. Macam witir minimum 1, tapi dalam masa yang sama 1 tu makruh. Sempurna 3, afdal 11. Witir. Okey. Bila ada minimum 1, maksimum 11, maksimum tak apalah. Maknanya tak boleh buat 13. Tak boleh buat 15, 17. Sebab maksimum dah ada. Minimum 1. Maka dia buat 1. Dah terangkat dah witir. Dah boleh witir dah. Terangkat dah witir. Terangkat witir. Kalau dia buat 1. Tapi walaupun dia buat 1, terangkat witir dengan maksud sah witir dia, dapat pahala witir. Tapi ada makruh. Dia panggil makruh dari segi bilangan rakaat, makruh. Tapi sembahyang tu tak makruh. Rakaat tu je makruh. Rakaat tu makruh. Jadi orang buat 1 witir, dah dapat dah pahala witir. Dah dapat dah pahala witir, walaupun 3 tu sempurna. 3 rakaat sempurna. Sama juga duha. Apa lagi? Okey, ada ulama mengatakan yang bab saya sempat ambil daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali kata solat sunat isyraq nak dapat tak semudah itu. Untuk dapat solat sunat isyraq, dia mestilah solat subuh berjemaah. Kemudian dia terus iktikaf tak balik-balik sehingga syuruk dengan maksud waktu haram sembahyang, sehingga habis syuruk dinamakan waktu duha. Dia sembahyang awal-awal, baru dapat isyraq. Kalau dia tak sembahyang berjemaah, tak dapat isyraq, dia jadi duha. Itu pendapat Imam Ghazali. Sambung lagi. Dikerjakan 2 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 1 takbir dan 1 salam. Dia koma dekat situ. 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Maknanya 2 lah nak bagi tahu. Lebih elok tu lebih afdal daripada 8 rakaat terus 1 takbir, 1 salam. Maknanya boleh buat 8 direct. Kalau yang kata pendapat 10 boleh buat 10 direct, yang 12 boleh buat 12 direct. Okey. Maksud direct tu 1 takbir, takbiratul ihram, lepas tu 1 salam. Lepas tu 8. Biasanya kalau buat 8 ni, orang nak jumpa, kita tak nak jumpa dia. Orang pernah berlaku lah. Orang nak jumpa dia, dia tak nak jumpa orang tu. Entah macam mana terjumpa kat masjid.
Kejap nak cakap. Bila kata kejap nak cakap, dia pun Allahu Akbar sembahyang duha. Niat 8 terus. Orang sujud, bangun 2, 3. Sembahyang pula panjang-panjang, baca panjang-panjang. Sehingga setengah jam. Tak habis-habis sembahyang. Boleh ke? Boleh. 8 direct. Cuma mana yang baik? Dia kata dikerjakan 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam lebih elok daripada 8 rakaat terus. Mana boleh? Boleh buat. Cuma jadi bahas pula, ada tahiyat awal tak? Pendapat muktamad tak ada tahiyat awal. Maknanya 8 terus. Tak ada tahiyat awal. Macam juga witir. 1, 3 boleh, 5 boleh, 5 direct boleh, boleh. 7 direct boleh, 3 direct boleh. Tapi kita yang sunat 2-1 kan? 2-1. Nak buat direct boleh. Bila nak buat direct, tak ada tahiyat awal. Walaupun ada pendapat kata ada tahiyat awal. Ada juga. Pendapat tu tak kuat lah. Boleh tahiyat awal, kecuali witir. Ini cerita duha. Nak buat 8, ada tahiyat awal. Boleh. Boleh. Kalau kata boleh, nak buat kat mana tahiyat awal? 2 sebelum last. 6 lah yang ke-6. Tak boleh buat 4 tak boleh. Okey. Kemudian pula, ketika nak buat 8 direct. Okey, ketika buat 2. Sunat baca surah tak? Sunatlah baca surah. Lepas Fatihah tu surah kan? 2. Lepas tu rakaat yang kedua lagi, Fatihah surah lagi. Sunat lah. Tapi kalau buat 8 direct, sunat baca surah. Sunat juga. Kuliah kulhum tak apa. Kuliah tak kisahlah. Baca surah apa pun, tapi 8 direct, 8 rakaat sunat baca surah. Okey, kata nak ambil pendapat yang kata ada tahiyat awal, kena buat dekat 6. 7, 8 tak ada surah. Kan kita sembahyang maghrib, isyak kan lepas tahiyat awal kan tak ada surah. Selepas tahiyat awal tak disunatkan baca surah. Jadi lebih baik ambil pendapat muktamad 8 direct. 8 direct. Kenapa 2 rakaat 1 takbir 1 salam, maksudnya 2, 8 lebih afdal daripada 8 direct? Kan 8 direct tu lagi bagus dengan maksud lama sembahyang. 8 tu. Kalau 2, dia macam pendek, silap-silap baru 2, 4, malah tak sambung 6, 8. Kalau niat nak buat 8, kena buat 8 terus. Logiknya macam 8 direct tu bagus. Apa? Sama niyata rakaatin, gitu kan? Usalli sunnatul duha, bukan rakaatain ni ya. Rakaatain ni 2. Habis? 4 rakaatin, 4. Betul? Sama niyata rakaatin. Tak pernah sebut. Ataupun bahasa Melayu jelah 8 rakaat. Okey, kenapa buat 2 lebih baik, lebih banyak pahala daripada buat 8 direct? Ada kaedah fiqh, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Kaedah dia, lebih banyak perbuatan lebih besar pahala. Lebih banyak perbuatan ibadah tu lebih besar pahala. Kita tengok. Witir 3 direct kan boleh, 2-1 pun boleh. Okey, mana lagi besar pahala? Besar 2-1. Kenapa? Kalau buat 3 direct, berapa kali takbiratul ihram? Sekali. Berapa kali salam? Sekali lah, maksud sepasang lah. Bukan kata 2 kali salam, sebelah kiri atau sebelah kanan. Bukan, maksud sekali salam lah. Okay. Sekali takbiratul ihram, sekali salam. Kalau buat 2-1, 2 takbiratul ihram, 2 salam kan? Sebab 2-1. Ada lagi tahiyat. Tahiyat akhir ada berapa kalau buat 2-1? Ada 2 tahiyat. Sedangkan kalau buat 3 direct, sekali tahiyat. Apa lagi? Duduk tahiyat akhir. Kalau buat witir 2-1, ada berapa kali duduk tahiyat akhir? 2. Kalau buat 3 direct, sekali je duduk tahiyat akhir. Jadi makana aktsaru fi'lan, lagi banyak perbuatan, kana aktsaru fadlan, lagi banyak fadilat. Logik lah kan. Okey. Jadi kalau buat 8, 2 dengan buat 8 direct, 2 8 direct, 2 ada 4 kali takbiratul ihram, 4 kali salam. 8 direct, 1 takbiratul ihram, 1 salam. Kat situ dah kalah dah. 2 ada 4 kali tahiyat akhir. 8 direct sekali tahiyat akhir. Kalah lagi. Apa lagi? Kalau sunat baca doa iftitah, katalah nak baca doa iftitah. 2 4 kali doa iftitah.
8 direct sekali. Mana rakaat kedua boleh baca doa istiftah rakaat ketiga? Apa lagi? Cuba kira. Duduk tahiyat akhir. Direct 8 rakaat sekali je duduk tahiyat akhir. Kalau buat 2 4 kali duduk tahiyat akhir. Sebab duduk tahiyat akhir ni pahala besar daripada duduk yang bukan tahiyat akhir. Betul saya sebut. Apa lagi? Tu je kot Ada lebih lagi? Rasa yang lain sama kot. Jadi lebih banyak perbuatan maka lebih besar pahala. Lebih banyak perbuatan maka lebih besar pahala. Kerana itulah dia kata ni dikerjakan 2 rakaat, 1 takbir 1 salam lebih elok daripada 8 rakaat terus 1 takbir dan 1 salam. Okey. Dan kemudian habis rabat tu. Kemudian selepas solat duha tu kita senang baca doa. Dan ada yang menyebut solat duha kaya, kan? Solat duha masuk kaya tu nak murah rezeki, solat duha. Ada ke kebenarannya? Ada kebenaran. Ada beberapa hadis, saya sempat ambil beberapa hadis yang berkaitan dengan kenapa solat duha, bila solat duha murah rezeki. Kenapa? Dan ada doa dia. Lepas ni kot kita kan 27 dah masuk dah. Lepas azan ni kita bincang berkaitan dengan doa duha. Ada yang hafal? Ada hafal doa duha? Tak apa. Dan kita akan bahas berkaitan kenapa dengan solat duha ni murah rezeki. Lepas azan nanti. Jangan pergi mana-mana. Allahu a'lam. Allah. Allah. Baik. Habislah kita berkaitan dengan solat sunat duha. Cuma masa beberapa minit yang ada ni, mari kita tengok. Ada orang kata sembahyang duha nanti murah rezeki.
Ada ke kebenarannya? Ya, ada kebenaran. Ada kebenarannya. Mari kita, saya sempat ambil beberapa riwayat. Saya sempat cari je lah. Riwayat menyebut solat duha ni adalah sedekah. Solat duha ni adalah sedekah, ataupun dipanggil pembayar hutang nikmat sendi-sendi. Dengar dulu. Pembayar hutang nikmat sendi-sendi. Setiap sendi anak Adam, apabila naiknya matahari, perlu dibayar nikmatnya itu dengan sedekah. Naiknya matahari maksudnya siang, bermulalah nak cari rezeki. Kita akan menggunakan sendi kita untuk mencari rezeki. Banyak sendi kita, sendi besar, sendi kecil. Tak ada sendi ni, tak boleh kita nak cari rezeki. Maka sendi ni adalah nikmat, dan nikmat tu perlu dibayar. Nikmat ni perlu dibayar apabila sebelum mencari rezeki, ataupun sebelum matahari terbit aja, waktu mencari rezeki telah bermula, bayar dulu nikmat sendi, bayar dulu. Nak guna sendi-sendi ni, bayar dulu. Seumpama gitu. Semua bayar dulu. Kalau dah bayar, barulah boleh guna sendi untuk hari itu, untuk cari rezeki. Okey. Dan duha ni dia adalah umpama sedekah. Macam mana? Saya sempat salin satu hadis daripada Abu Zar. Dia dengar Nabi kata, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Kena bayar sedekah. Sendi tu mesti kena sedekah, ataupun bahasa lain kena bayar hutang tadilah. Kena bayar. Okey. Kemudian Nabi kata, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amal ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Ini semua dapat diganti dengan melaksanakan solat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, untuk bayar dengan solat 2 rakaat. Untuk bayar nikmat sendi. Lebih kita bayar nikmat sendi ni, maka kita mencari rezeki dengan sendi yang telah dibayar. Maka murah tu. Kalau tak bayar, dia macam hutang, ataupun tak bayar. Bila tak bayar, rezeki dia tu berat sikit. Kat sinilah timbulnya solat sunat duha akan memurahkan rezeki. Kerana untuk murah rezeki, cara untuk murah rezeki senang, tapi orang payah nak buat, iaitu sedekah. Banyak sedekah, rezeki akan melimpah. Tapi kita tak percaya, sebab kita pakai akal kita. Banyak keluar habis lah. Tak. Matematik sedekah dia lain. Banyak keluar, lagi banyak masuk. Sebab tu orang yang dah dapat bukti, dia sedekah dia kita. Saya jumpa macam-macam orang. Macam kata kau ni kan, macam duit berlambak-lambak, tak ada benda lain ke nak buat. Pergi lah bercuti, pergi London ke pergi mana. Tak, sedekah. Dia dah dapat dah. Sedekah, tak lama tambah. Sedekah, tak lama tambah. Dia dah dapat bukti. Dia dapat bukti yang sebenar-benar bukti. Dia panggil ainul yakin dah. Dia nampak dengan mata dia. Sedekah, dapat balik. Sedekah, dapat lebih lagi. Tu yang gila sedekah. Saya jumpa ramai orang. Memang tak logik. Tak logik pun. Pergi tengok, nak jumpa. Oh, terima kasih ustaz, saya belajar dengan ustaz gini secara online, bla 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 gini. Okey, terima kasih ni. Jumpa sekejap. Kemudian balik. Lepas tu esok lusa, masjid ni nak pakai duit tak? Mesti. Nak masuk 8,000. Tak ada benda lain nak buat. Ada yang lebih pada tu lagi. Ada. Nak buat kubah, berapa nak pakai kubahan? 5,000. Keluar terus. Kenapa macam tu? Dia dah nampak. Dia dah nampak. Sebab untuk murah rezeki dengan cara sedekah. Lagi keluar, lagi murah rezeki. Rezeki ada 2. Ada banyak. Yang besarnya adalah rezeki duit tu balik. Yang kedua, kesihatan. Sebab tu pernah dengar tak? Nak sembuh, sedekah. Sama Nak sembuh, sedekah. Sedekah boleh sembuh. Tak, kalau buat kajian doktor memang doktor memang tak terima. Tak ada kena-mengena sedekah tu dengan kesembuhan. Kerana yang menyembuh Allah, bukan ubat. Jadi dengan sedekah
maka dia akan sembuh. Macam tu lah. Dengan sedekah, rezeki akan masuk. Rezeki masuk melalui dua cara yang besar. Pertama, dapat balik. Yang kedua, dapat sihat. Sihat tu rezeki, oi. Rezeki. Jadi, timbulnya solat duha akan memurahkan rezeki kerana banyak bersedekah, murah rezeki. Jadi, dia bersedekah tak? Sebab tu Nabi kata tu. Nabi kata apa tadi? Tasbih adalah sedekah. Tasbih subhanallah adalah sedekah. Tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Alhamdulillah, tu sedekah tu. Nabi kata. Tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Takbir Allahu akbar adalah sedekah. Okey, semua ni adalah sedekah. Okey? Semua ni dapat digantikan dengan solat duha 2 rakaat. Solat duha 2 rakaat seumpama sedekah. Solat duha 2 rakaat seumpama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah sedekah. Dia jauh dia pergi kan. Jadi maknanya dengan solat duha, dia seumpama menyebut banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata sebut banyak-banyak tu seumpama satu sedekah. Dengan solat duha dia sebenarnya sedekah. Dengan dia sedekah murah rezeki. Jauh hak kona. Sebab tu solat duha tu murah rezeki. Sebab solat duha seumpama sedekah. Dan dia membayar hutang-hutang sendi. Bayar hutang. Jadi dikuatkan lagi dengan riwayat Nu'aim bin Hammar, aku telah mendengar Nabi berkata, Allah berfirman, wahai anak Adam, ni hadis qudsi, janganlah kamu berasa lemah untuk beribadah kepadaku. Jangan duk sibuk nak ibadah tak boleh. Jangan. Dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu, siangmu niscaya aku akan cukupkan untukmu di akhir harimu. Dalam hadis qudsi Nabi kata, Allah kata, wahai hamba-Ku, jangan risau tentang rezeki. Ibadah. Kata, jika kamu melakukan ibadah siang 4 rakaat, maka Allah akan cukupkan yang malam, yang selepas pada tu. 4 rakaat siang tu maksudnya duha. Jadi jangan bimbang. Malah kita disunatkan baca doa kan? Doa biasa lepas sembahyang duha baca doa apa yang rajin-rajin baca doa tu sekali. Doa tu sekali. Kalau tak hafal. Kalau payah nak hafal, ada lagu kan? Ada lagu, nyanyi lagu. Kita lagu Asmaul Husna, lagu semua kita lagu. Nama Nabi 25 pun tak ada nak hafal, kena lagu baru ingat. Lepas Zulkifli apa? Nyanyi sampai habis pun boleh. Tak nyanyi tak boleh. Tak apalah, janji ingat. Sifat 20 pun nyanyi. Semua nyanyi kita ni. Tak apalah, janji ingat. Ambil lagu tu, Google lagu tu apa? YouTube, cari YouTube lagu tu. Lagu apa ni? Lagu doa solat duha. Doanya sangat cantik. Dan memberi erti memurahkan rezeki juga. Allahumma inna duha duhauka. Ya Allah, sesungguhnya duha itu adalah duhamu, waktumu. Kamu yang telah mencipta waktu duha yang sangat hebat. Wal baha'u baha'uka. Dan sangat indah duha ni. Indah. Maka keindahan duha ni indah lagi kamu. Macam itulah. Okay. Wal jamalu jamaluka. Cantik. Waktu duha ni cantik. Jadi kecantikan duha itu lebih-lebih lagi kecantikanmu. Yalah, kalau Allah mencipta duha yang cantik, duha tu dah cantik, pencipta lebih lagi lah. Tu. Wal quwwata quwwatuka. Duha ni kuat. Dengan matahari naik, mula panas, mula kuat kekuatan. Sebab nak naikkan matahari tu kena kuat. Maka kalau matahari yang naik tu kuat, engkau lebih kuat. Okay? Wa qudratuka. Tu memang sungguhlah kekuasaan itu, kekuasaanmu, kekuasaan waktu duha tu. Wal ismatuka. Perlindungan. Waktu duha ni waktu yang taklah macam panas terik. Seumpama satu perlindungan. Jadi perlindungan waktu duha ni adalah perlindunganmu. Habis puji Allah. Tu puji tu. Sebab nak minta doa, pertama kena puji Allah dulu. Sebab tu alhamdulillahi rabbil alamin. Tu kan puji dulu. Lepas tu barulah Allahumma. Mana boleh Allahumma terus, tak ada adab. Maka tadi dah puji dah. Okey, dah puji. Kemudian barulah Allahumma. Inilah baru doa kita. Sebab tu kadang-kadang kita jangan duk cepat sangat amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lu. Apa maksud alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, makbulkanlah. Makbul apa?
Alhamdulillah Rabbil Alamin tak payah amin lagi. Itu puji. Sana puji tak amin. Ya amin Allahumma tu. Ya Allah berilah barulah makmum amin. Imam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nak amin apa? Maksud Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah makbulkanlah. Amin tu maksud makbulkan apa? Jadi sampai jumpa Allahumma bawa sebelum tu tak ada je lah. Sebab tu kita tak ada amin dekat kunut kan. Ada tengah-tengah kunut tu kan tak ada amin. Kenapa tak amin? Kenapa kakak baca? Itu bukan doa. Kalau amin jadi pelik lah sikit. Bukannya salah, tak adalah berdosa, tak adalah. Sampai kat mana yang tak baca amin lah. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu bukan doa, itu puji Allah. Tapi makmum amin. Kenapa? Itu bukan doa. Doa Allahumma hdini Allahumma. Betul kita tak baca, kita pakai baca ramai-ramai sebab tu puji. Jadi dalam doa kita alhamdulillah rabbil alamin. Relax lu. Wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi washabihi ajmain. Mana lagi doa lagi? Allahumma amin. Tapi tak salah, berdosa tak adalah. Cuma samalah juga ni. Habis. Sikit lagi. Kemudian barulah doa. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika rezeki aku kat langit turunkan. Lepas tu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau kat bumi timbulkan. Kalau dia jenis kerja gali-gali je. Elok aja. Kalau jenis kat atas kerja macam petani kan perlukan hujan, gitulah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau dalam bumi keluarkanlah. Wa in kana mu'asiran fa yassirhu. Kalau susah rezeki aku ni, mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau katalah rezeki aku ni macam haram, sucikan. Jangan tak nak rezeki haram. Wa in kana ba'idan faqarrihu. Kalau jauh dekat kan. Habis. Itu doa. Betul, bi haqqi duhaika, dengan berkat waktu duha. Wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka atini ma atata min ibadika salihin. Itu semua puji balik. Jadi doa tu sangat cantik. Nyanyilah dulu 2-3 minggu ni insya-Allah boleh hafal. Lepas tu baca doa jangan nyanyi. Masa baca doa jangan nyanyi. Cuba jangan nyanyi. Allahumma inna duha duhauka. Macam tu baca macam tu. Yang lagu ni masa nak hafal saja. Walaupun nak nyanyi pun tak salah. Cuma pelik lah nak minta doa main nyanyi. Kita minta nak pinjam duit kawan kita nyanyi tak? Ada? Kita cakap relax je. Jadi nak doa pada Allah pun relax lah. Tak payahlah nyanyi. Cuma taklah salah. Allah alam. Kita sambung ada tahlil apa ni kan? Kita sambung tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid akan datang. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan salatul musbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.